Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wa la haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala syafi'una sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa huwa yad'u fi du'a'ihi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang bersyukur bersama saya Al-Fadhil Ustaz pada hari Imam kita yang dihormati Tuan Suki, Ketua Polis Daerah Hilir Perak, yang hormati Tuan Yahya bin Hasan Ubulah, di mana
Amalan betul-betul daerah Perak, betul-betul Perhatian, betul-betul Cawangan, betul-betul Polis Balai, warga PDRM, IPD Lembera, muslimin dan muslimat beliau Ramadan Rasulullah rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini 18 Rajab 1441 Hijriah bersamaan 12 Mac 2020 kita telah sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita, berzikir, berdiri, bertasbih, bertahmid dan bertakbir dan melanjutkan doa yang dipimpin oleh tuan imam kita. Mudah-mudahan segala munajat dan permohonan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mula dalam keadaan semasa kita lihat berlakunya penularan wabak coronavirus ataupun disebut sebagai COVID-19 yang mana di negara kita sahaja sudah bilangan kes mereka yang dijangkiti wabak berbahaya ini, virus berbahaya ini sudah hampir mencapai 100 orang. Antara yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi kita sama-sama memohonkan Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dilindungi dari virus yang berbahaya ini. Kerana kita sebagai warga kampus di Malaysia yang menjaga keselamatan dan ketenteraman awam, keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam, kita akan sentiasa berhadapan dengan masyarakat di mana-mana. Yang kita sama-samalah kepada Allah SWT untuk dijauhkan kita dari virus yang berbahaya ini. Sehingga yang kita lihat sehingga bagaimana di setengah negara dalam penularan wabak virus yang berbahaya ini, sehingga pada waktu dan ketika ini tiada lagi umat Islam dari luar negara Arab Saudi yang dapat mengerjakan ibadah umrah. Kalau tuan-tuan lihat malam ini pun boleh, insyaAllah tuan bukalah TV 9 selepas pukul 12 malam sebelum dia nak dapatkan siaran itu, dia akan ambil siaran langsung dari Masjidil Haram, siaran langsung sembahyang Isyak. Tuan-tuan boleh lihat keadaan di Masjidil Haram yang sangat ganjil pada mata kita, terutama yang pernah mengerjakan umrah. Kalau kebiasaannya Masjidil Haram akan dipenuhi oleh manusia, tapi pada Masjidil Haram hanya didatangi oleh orang-orang tempatan sahaja, dan mereka yang bekerja di sana tidak ramai. Suruh imam pun lain dia. Kalau dirakam suruh imam letak dengan sebelah Ustaz Fadil, so Ustaz Fadil lagi best daripada suruh imam. Yang suruh imam di Haram macam biskut lemau, biskut beri yang lemau, nak makan pun tak seronok, tak semangat. Sebab kebiasaannya Masjidil Haram akan dipenuhi jemaah sepanjang tahun, terutamanya pada bulan Ramadan dan musim haji. Tapi kali ini orang tak ada. Lepas sembahyang Isyak
yang ada tawaf pun tak ramai, dan mereka tidak boleh bersama sekali mendekati Hajarul Aswad. Dan dia tepuk kawasan, jadi boleh tawaf di tepi je lah, luar daripada sekatan tu boleh tawaf. Tapi nak mendekati Hajarul Aswad memang tak boleh. Jadi bila sampai Hajarul Aswad kita istilah tu je, lambai dia Hajarul Aswad tu nak cium tak boleh. Sebab punca utama tersebarnya virus coronavirus atau COVID-19 ini melalui sentuhan. Jadi kalau orang yang cium Hajarul Aswad tu ada virus, orang belakang cium pula, orang belakang pun kena virus pula. Jadi sebab itu disekat. Boleh tawaf tapi tidak boleh mendekati Hajarul Aswad. Itu ketetapan yang dibuat oleh kerajaan Saudi, kita kena atur. Dan tentu KP kita pun terpaksa menunda rancangannya nak mengerjakan sebabkan sekatan ini, tapi nanti. Jadi kita sama-sama lalu mengharapkan Allah SWT mudah-mudahan virus ini tidak berpanjangan. Kerana kalau ianya masih lagi merupakan pandemik ataupun sesuatu yang menjadi ancaman keselamatan kesihatan kepada kebanyakan negara dunia, di luar ini Saudi musim haji pun tak ada. Kalau ada kan orang sapi lain boleh buat haji, orang tak boleh buat haji. Termasuklah kita dari Malaysia. Itu yang dikhawatirkan. Maka kalau jadi begitu, dia adalah sesuatu yang sangat menyedihkan kita. Dan berlaku pula penularan wabak coronavirus ini pada bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini ialah pintu gerbang pertama sebelum bulan Syaban, sebagai pintu gerbang kedua, dan kemudian kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Nampak gaya dia dah senyum-senyum sebelum Ramadan tu, kena puasa pula dah. Janganlah rasa sedih nak puasa, lepas tu kita rasa gembira nak puasa. Sebab bukan selalu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Takut-takut kita tak sempat jumpa bulan Ramadan. Lepas tu kita rasa seronok nak jumpa bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan inilah segala amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahala. Surau kita akan jadi meriah tiap-tiap malam pada bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan lain mungkin macam ni, malam Jumaat ni adalah ramai sikit. Tapi pada bulan Ramadan tiap-tiap malam, termasuk hari Sabtu Ahad, akan ada solat tarawih, akan ada. Kita berkumpul di sini. Ada waktu-waktunya diadakan majlis berbuka puasa. Selepas bayar tarawih ada murid. Paling tidak pun buku ada air dalam botol ke ataupun kotak ke, okey ya. Mana nak dapat macam tu kan, melainkan pada bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini menandakan hampir kita dengan bulan Ramadan. Maka buatlah sedikit persediaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dah boleh dah kalau nak puasa sunat. Kerana dalam bulan Rajab dan bulan Syaban nanti puasa tidak ada had hari. Dalam bulan lain kita hanya disunatkan berpuasa pada hari Isnin, hari Khamis dan hari-hari pertengahan bulan. Ini hari putih 13, 14 dan 15. Nah ini dia hari yang kita disunatkan berpuasa. Tapi bulan Rajab kita boleh puasa bila-bila hari kita mahu. Nak puasa sebulan pun boleh.
Bulan Syaban pun nanti sama. Jadi bolehlah nak test power. Puasa bulan Rajab sehari ke 2 hari ke, bulan Syaban nanti, supaya pada bulan Ramadan tidak akan mengalami kejutan. Kalau tidak, satu Ramadan tu habis melepek semua orang, semua jadi lemah dan lesu pasal terkejut. Selalu pagi-pagi ada syafadat, masuk bulan Ramadan dah tak ada syafadat, ada sahur je. Kan? Jadi kita mengalami kejutan. Kalau kita dah perlahan-lahan puasa, jinak-jinak perut kita, insya-Allah masuk bulan Ramadan okey. Jadi mudah-mudahan Allah Taala beri keringanan kepada kita pada bulan Rajab dan bulan Syaban ni, insya-Allah. Jadi tu walau bagaimanapun kaum wanita tetap ada had dan batasannya. Dan kaum muslimin tak ada had batasan, tak ada. Jangan pula ada yang memberi alasan kenapa tak puasa, uzur. Orang lelaki dia tak ada uzur, tak ada bocor. Orang perempuan dia ada. Tiap-tiap bulan Allah Ta'ala bagi dia tempoh tertentu. Jadi dalam tempoh tertentu itu ada perkara-perkara yang dia tidak boleh buat, dan ada perkara-perkara yang dia masih boleh buat. Yang ini kita nak mengaji dalam kitab Safinatul Najah pada malam ini. Walaupun ini khusus untuk orang perempuan, tapi orang lelaki pun kena tahu. Tak kira lah belum kahwin ke, dah kahwin ke, belum kahwin ke, belum kahwin lagi ke. Saya belum kahwin lagi kan. Puan okey, aku mana boleh kahwin lagi ni. Tapi anak dah berderet. Rupanya belum kahwin lagi itu belum kahwin kedua. Oh faham, belum kahwin. Jadi kalau dengar kawan kata belum kahwin lagi, faham tak tu? Kalau suka bujang 3 dapat sangat. Perempuan nak dah boleh dah, kat belakang. Tak suruh. Kalau suka bujang 3 dapat sangat, sebut belum kahwin lagi. UMAI pun belum kahwin lagi. Walaupun ada anak-anak buah, ada ustaz kita di Kopi Perak ni sudah berkahwin lagi. Tapi UMAI belum kahwin lagi, belum ada rezeki, belum ada bambang menyerah diri. Jadi kita kena tahu juga ilmu-ilmu berkaitan dengan kaum hawa ni, kena tahu juga. Sebab orang lelaki ni dia memimpin. Ar-rijal, Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ini memimpin orang perempuan. Jadi kita kena tahu ke hal-hal pekah orang perempuan ni, kena tahu juga. Orang perempuan memang ada, dia kena tahu fardu ain itu dia. Tapi orang lelaki kita sebagai khususnya kita yang jadi suami ni kena tahu juga, supaya kita faham dan kita memahami keadaan mereka. Kita memberi sokongan, semangat lagi. Tak apa, tak boleh ni, boleh tu. Jadi dalam kitab Safinatul Najah ini kita masih dalam fasal yang ke-13, bahagian yang ketiga, iaitu perkara yang diharamkan ketika haid. Pada buku surat 33 dalam kitab Safinatul Najah yang disusun oleh oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Apa yang beliau tulis, ringkas saja.
Wa yahrumu bil haidi 'ashratu asya'. Diharamkan ke atas perempuan yang dalam keadaan haid ini 10 perkara. 10 perkara. Orang yang hadas kecil ada 4. Orang yang hadas besar junub ada 6. Maknanya orang lelaki ni paling kuat pun 6 benda yang dia tak boleh buat. Itu ketika junub. Selepas bersama dengan isteri ataupun mimpi keluar mani, belum mati, ada 6 benda dia tak boleh buat. Tapi orang perempuan, kaum wanita, bila dia dalam keadaan haid, dia muncul bendera jemput. Maka ada 10 perkara dia tak boleh buat. Diharapkan ke atas wanita, orang perempuan melakukan 10 perkara ini. Ada yang sama, ada yang tak sama. Maksud dia, orang perempuan dengan kita ni ada yang sama larangan dia ketika haid. Ketika junub pun dia tak boleh, ketika haid pun dia tak boleh. Dan ada yang diharapkan ketika haid saja. Maksudnya khusus untuk orang perempuan. Lelaki tak apa. Yang pertamanya as-salat, itu sembahyang. Ini sama. Sama ada hadas kecil atau junub, hadas besar atau haid, tak boleh kita mengerjakan solat. Ini sama. Perempuan yang dalam haid tidak boleh mengerjakan solat. Jangan pula kita tanya, you tak sembahyang pasal apa? Tak faham. Kahwin dah 6 bulan tapi tak faham. Marah-marah itu. Ayah tak sembahyang ni. Isteri kita ni jenis tak melawat dia. Tak cakap-cakap. Kalau yang jenis melawat dia cakap, apa ni tak lebih ke? Saya tak boleh sembahyang. Kalau jenis tak melawat, dia diam. Aku faham tu. Janganlah buat tak faham pula. Tanya pula ke ustaz di sini. Saya ajak isteri saya sembahyang, dia tak nak ikut saya sembahyang, khusus ke? Lah. Dan dia pun macam mana nak sembahyang? Tak boleh, dia khusus. Lain kalau dia boleh sembahyang, lain. Dia boleh sembahyang, kita ajak sembahyang jemaah, dia tak nak, dia lawan, dia bentak, itu baru dia panggil khusus. Apa kaedah dia? Nasihat. Tak boleh tidur kat luar, biar tidur dalam bilik seorang. Tak boleh juga dia hutan. Bukan hutan muka. Sebab hutan kan, boleh hutan muka. Tampar boleh kan? Saya tampar je. Tak boleh. Dia degil, saya nasihat dia tak nak dengar. Saya tidur luar, dia tak, dia lagi suka, lagi seronok dia kunci kat pintu daripada dalam. Kesian saya. Baju saya nak kerja besok pagi pun saya gantung kat luar. Saya tampar je kan? Tak boleh. Tak boleh tampar. Itu mencederakan. Kita pula nanti kena. Kena apa? Kena tolak ta'liq. Apa dia? Sebab melakukan darar syar'i. Apa darar syar'i? Ya, melakukan, mendatangkan kecederaan kepada isteri tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Jadi tak boleh tampar. Nak hutan, ambil tuala, sebat ke betih dia. Ambil tuala rumah. Ya. Kalau main hutan pun jangan sebat sampai bilat. Itu pun super orang ni.
Kena juga darat syar'i. Dia boleh tunjuk. Perlu ada rekod laporan hospital mengatakan ada kecederaan, dia bawa pergi mahkamah, mahkamah sahkan aduan itu benar, jatuh talak satu. Dah kita kena, dia tak ada apa. Wahal asal-asal dia usul tadi kan, tapi tindakan kita tak kena gaya. Kena faham. Kalau nak hutan, boleh hutan, tapi jangan tirai. Acah hanya macam nak hutan. Hutan ke? Hutan ke? Anak semayang. Tapi kalau kena jenis melawan, cantik. Cantik. Masalah panggil Ustaz Fatihi tolong selesai. Aku cerita ni, bang, inilah isteri saya ni. Jadi kalau dia ulur, macam mana kita nak suruh dia semayang? Dia ulur, tak boleh semayang. Kalau kita paksa juga, jadi berusaha pada dia, berusaha pada kita juga. Pasal kita suami menyuruh dia semayang, wahal dia tak boleh semayang. Kena tahu. Kalau kita ajak dia semayang, dia diam, tu fahamlah. Tapi suami ada otoriti kan, bolehlah selak-selak apa yang betul kan. Betul ke you tak boleh semayang ni? Apa ni bang? Aku suami kan, nak cek, tak boleh? Ya. Tapi takkan nak cek kan. Kita itu suami isteri dah bertahun-tahun, takkan tak faham je lah. Kalau dia kata dia tak semayang, tak semayang, tak lah. Dia tak boleh semayang. Tak boleh dia semayang. Tak boleh dia. Kalau dia buat juga, berusaha pada dia. Wa yahrumu bil haidi asyatu asya' as-salat. Semayang tu para badan perempuan dalam haid sehingga dia suci dan mandi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dia suci dan dia mandi. Jangan suci dia dah clear, kita jadi limau, tengkap, bahaya. Jadi berusaha nanti. Ini kita nak elok. Okey, dah clear? Clear. Dah mandi? Dah. Tak pula nak jadi limau. Limau bergadi pun jadilah. Tak apa. Pasal dah clear lah. Jangan dah clear, dah clear. Kita pun dalam bilik tu pula kunci bilik. Apa ni bang? You dah clear kan? Belum mandi ni bang? Tak boleh. Kita limau ni kan? Tadi dah luar. Jangan. Mesti mandi. Wanita yang dah suci dari haid hanya boleh solat apabila dia telah mengangkat hadas besar. Dia dah angkat hadas besar, dah mandi wajib, okey, barulah dia boleh solat. Ada satu masalah. Perempuan dia dah haid seminggu. Habis haid dia mandi. Mandi dia semayang. Lepas 3 hari datang balik haid dia. Nak kira macam mana? Itu darah haid kan? Dia kenalah tinggalkan semayang. Sebab haid dia dah berhenti, dah bersih, dah mandi. Lepas 3 hari datang balik haid dia. Haid dah tu. Kita tanya macam mana rupa darah tu, darah tu macam mana rupa dia, coklat macam darah haid. Ada haid kan? Kalau darah penyakit dia bukan kala coklat, dia kala merah. Macam merah darah. Itu namanya darah punya penyakit istihadah. Biasanya dia akan bersambung. Orang yang, perempuan yang haid dari 15 hari, masuk hari ke-16 darah keluar lagi, tak berhenti. Yang itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Semua lagi kita faham. Kita boleh suruh isteri kita semayang, suruh dia mandi, suruh dia pakai pad elok-elok, ambil wudu, semayang. Wudu itu tahan untuk satu semayang fardu dan beberapa semayang sunat. Maksudnya kalau maghrib dia semayang, isyak kan dia kena wudu balik.
tak boleh dia untuk itu sampai isyak tak boleh. Kita faham. Itu kalau dalam keadaan dia istihadah, darah penyakit. Kalau dia darah, dia dah suci 3 hari, lepas tu datang balik darah tu kalau coklat macam darah air, itu darah air. Bermakna putaran dia tidak teratur. Kena pergi jumpa pakar sakit kuat lah. Apa masalah? Kalau anak dara, mungkin ada masalah hormon. Kalau dah umur dekat-dekat nak usia 50, 55 ke 60 ke, itu tanda-tanda awal nak menopause. Sistem dia dah mula terganggu. Dan ada ciri-ciri lain lah. Antaranya dia tak selesa. Apa ni? Panas lah. Pergi tidur kat luar. 10 tahun tidur sekali hidup ni pula suruh kita tidur. Orang tak tidur kat luar pula. Lagi syok. Kan? Tidur kat luar. Lagi best ada kipas, macam-macam kan. Tak apalah. Tapi kalau tiap malam macam tu letih lah kan. Banding kita tak bagi juga yang jadi rujukan Ustaz macam mana ni. Itu semayang kan. Semayang kan. Kemudian waktu tawaf pun tak boleh. Kalau perempuan dalam haid, dia tak boleh mengerjakan tawaf. Sebab tawaf ini seperti solat, seperti semayang. Syarat sahnya mesti suci daripada hadas dan najis. Jadi tawaf bagi perempuan haid, tawaf tak boleh. Kena tunggu sampai suci lah. Dah bersih, dah suci, dah mandi, baru boleh tawaf. Kalau besok nak balik, pagi tengah hari ni nak balik, nak keluar dari Mekah tengah hari ni, pagi ni belum lagi, darah ni belum berhenti. Nak tawaf macam mana? Tawaf haji, tawaf umrah pun tak boleh, tawaf wida pun tak boleh. Itu ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Yang itu kena rujuk dalam fiqh haji dan umrah. Itu kena ada pakar dia lah. Tapi kita faham takat ni, tawaf itu tak boleh kepada orang yang dalam sama macam orang yang ada hadas kecil dan berkeadaan junub sama. Tak boleh. Kalau tak boleh tawaf, dia ada jalan keluar. Yang itu kena rujuk pakar haji dan umrah. Jadi esok surah kita ni buatlah satu surah LDP, umrah dan haji. Jadi segala apa-apa yang kita tak faham tentang daripada haji umrah boleh tanya. Macam tadi lah, Ustaz, isteri saya dia dalam haid, duduk besok nak balik, pagi besok, lagi besok nak balik, malam ni masih lagi haid, masih ada, tak boleh nak tawaf. Jadi macam mana nak buat? Dia ada jalan dia. Ada jalan keluar. Kemudian yang ketiga, wa masul mashafi wa habluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Ini tak boleh. Perempuan yang haid tak boleh menyentuh Quran, mushaf Al-Quran dan membawa Al-Quran, tak boleh. Pegang mushaf tak boleh, pegang bawa pun tak boleh. Pegang tak macam ni kan. Masuk pegang kalau macam ni tu. Kalau macam ni kita pegang, ni perempuan dalam haid tak boleh. Sentuh lah. Sentuh kan. Ini sentuh. Kalau hamlu tu pegang, tak. Ni adab kita kalau pegang Quran, jangan pegang Quran macam ni.
ada tu, dia nak baca Quran dan saya pegang Quran jadi. Ataupun dia bercari. Kita nak pegang Quran, kita tak lalu selepas main tarawih, dia tak lalu kan. Nabi tak lalu ambil Quran ni. Sebelum nak duduk tu, kita letak Quran ni di dada. Jadi Quran itu dipegang dengan emas, tak jatuh. Jadi Quran pun keadaannya dihormati, pegang. Jangan pegang macam ni. Macam buku pula, pegang buku pula. Buku lock kan. Tak buku lock tak boleh lah. Pegang macam ni, pegang macam ni ke kaki ya. Pegang tangan kiri ke. Tak apa lah. Quran dia ada cara dia, kaedah dia. Letak kat dada. Ini perempuan dalam haid pun tak boleh. Okay. Sentuh pun tak boleh, pegang pun tak boleh. Baik. Kemudian walubtu fil masjid, dan menetap di dalam masjid. Ini tak boleh. Bagi perempuan dalam haid tak boleh. Bagi perempuan dalam haid tak boleh. Duduk dalam masjid tak boleh. Surah macam mana Ustaz? Macam saya kata dalam kuliah yang lepas, surau walaupun dia rumah ibadah, dia adalah musalla, tempat kita mengerjakan sembahyang, tetapi keadaannya tidak seperti masjid. Sebab dalam masjid didirikan sembahyang Jumaat, di surau tidak didirikan sembahyang Jumaat, melainkan surau diri Jumaat. Surau diri Jumaat, selagi dia masih surau diri Jumaat, sunat beriktikaf dan sunat sembahyang tahiyatul masjid. Kalau dia dah tukar jadi surau biasa, tidak sunat lagi. Contoh. Katakanlah surau kita ni jadi surau diri Jumaat. Contoh, katakan. Ini cerita Taman Melu, dia orang robohkan surau dia orang, nak buat satu masjid baru. Sementara masjid Musyam, surau kita jadi surau diri Jumaat. Sebab imam dah ada, imam dah ada. Contoh. Jadi surau di Jumaat ada, dia punya tauliah, dia akan bagi letak frame. Sekian-sekian tarikh, sekian-sekian tarikh, surau diri Jumaat. Kita datang ke Jumaat sini, sunat boleh niat iktikaf, boleh sembahyang tahiyatul. Tapi bila ditarik balik jadi surau biasa, tak sunat lagi. Nampak? Okay. Kalau masjid selama-lamanya lah sunat kita iktikaf, boleh sunat iktikaf, dan boleh sunat kita sembahyang tahiyatul masjid, dan perempuan haid tak boleh tinggal dalam masjid. Okey? Boleh? Ustaz, kami besok ada majlis akad nikah di masjid. Isteri saya dia uzur pula besok. Kata dia memang timing dia. Jadi macam mana? Tak bolehlah isteri kita tu hadir bersama-sama ketika majlis akad nikah yang diadakan di Dewan Sembahyang masjid tu. Tak boleh lah. Dia kena duduk tunggulah dekat mana-mana. Dekat balitang ke, dalam kereta ke. Puasa kat pergi hukum. Tak boleh duduk sekali dalam masjid. Walaupun haid dia sudah hampir kering, tinggal sehari 2 hari lagi, memang dia cek, tak ada lagi, memang dia cek color kuning cair tu. Kuning cair pun ada darah juga, tapi dia dah ujung-ujung. Walaupun begitu, tetap tak boleh duduk dalam masjid. Kena duduk keluar. Kalau ada balai lintang, tunggu kat balai lintang. Itu hukum tu kan. Jangan pula chat pula, suami suruh kamu
you usulkan, you buka dalam kereta ya, air seorang je masuk. Kecil hati rumah. Balik. Seminggu makan nasi ayam kedai. Isteri mokok tak nak masak. Pasal apa? Mengajuk suami suruh tinggal dalam kereta. Kerja kahwin. Kerja kahwin siapa? Adik dia pun. Adik dia tu. Kita adik ipar je. Ni adik dia sendiri ni. Tapi dah hukum tak boleh. Tak boleh lah. Kena faham. Ya. Jangan pula akak mengajuk lah. Dah Ustaz Fatih kena tanya pula lagi. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Isteri saya seminggu tak masak rumah, mengajuk makan nasi ayam kedai. Makan mie rebus. Makan mie rebus. Apa nama? Bastan gani. Dan seminggu saya makan mie rebus. Tengah hari makan mie rebus, malam makan mie rebus. Pagi dia makan nasi lemak. Macam mana Ustaz? Jadi saya merajuk ni. Ustaz Fatih juga kita selesaikan. Punca dia. Lah tak boleh kah hukum tetap? Bolehlah. Tapi kita mungkin so kita suami bercakap tu kasar sikit kot. Tak boleh lah. Tu pun kata. Aduh. Mesti kita jenis tak melawan. Kan? Telefon pun keluar air mata. Menangis. Jadi tak melawan. Kalau melawan tu tak apa. Nanti balik nanti makan si ayam je seminggu tau. Tu kalau jenis melawan. Kalau jenis yang tak melawan, yang menangis, telefon tu dia mengadu kat mak kampung. Kita ni marah. Mak telefon, apa pasal kamu marahkan si Ina tu? Tak ada mak, dia uzur, tak boleh masuk masjid. Saya beritahu dia tak ada terima. Oh tu punca dia. Macam mana pun hukum tetap. Okey, kemudian yang ke berapa tadi? 1 2 3 4 5 6. Kelima, wa qiraatul Quran, baca Quran. Tadi tak boleh. Baca Quran dari mushaf tak boleh. Tak boleh ya. Buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Macam Cik Faizi driver kita kan, Pori kan. Saya tu berarti kita bulan tak nampak muka abang kita. Bila dah sampai tu tahu. Baca Quran sedap lah. Bulan depan tolong panggil kawan tu beritahu. Ustaz ni panggil abang Faizi datang dalam dengar ceramah. Nanti sebelum ceramah kuliah boleh suruh baca Quran sikit. Syok tu tak? Bacaan Al-Quran Kopral Faizi IPD Kedai Perak. Baca ayat biasa-biasa je lah, tapi nak bunyi lagu tu syok kita dengar kawan kita baca Quran. Seronok, betul tak? Betul tak tuan-tuan? Sebab daerah kita ni ada qari. Daerah lain, banyak daerah lain tak ada qari, yang ada kari je. Tapi Kedai Perak ada qari. Puan USPD pun mesti syok. Bulan depan boleh semua. Kopral Faizi wajib hadir membaca Al-Quran jemputan. Sebelum kuliah baca Quran dulu. Ayat bebas, baca lah apa yang lazim, tak apa jadi lagu. Syok tak? Itu tak apa. Kalau perempuan yang tak uzur boleh baca Al-Quran. Kalau dia uzur tak boleh baca Al-Quran. Tak boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah tahu saya. Tahu sendiri cakap. Saya kata untuk Kopral Faizi je pasal dia qari. Jadi baca berlagu sedap sikit. Tak tahu tuan. Saya serah kat tuan lah. Nasib berapa orang. Okey. Perempuan dalam haid tidak boleh baca Al-Quran. Tak boleh. Dalam daripada mushaf, daripada Quran ni kita buka, tak boleh. Macam mana kalau dia tu hafal? Contoh anak kita hantar dia masuk tahfiz.
sekarang ni anak bapa ramai yang hantar anak masuk tahfiz. Sama ada lelaki atau perempuan masuk mahad tahfiz. Perempuan. Si mak jadi pelik. Suruh kat semayang tapi baca Quran elok aja. Sambil goyang tu. Kita bapa pun jadi pelik, boleh baca Quran. Itu sebab dia dah hafal ayat tu, dia nak ulang. Bila dia hafal, dia nak ulang supaya tak lupa, maka boleh dia baca Quran itu dengan niat zikir. Boleh. Jadi dia yang dia hafal lah, goyang lah dia. Kita mak bapak tengok lah, tak semayang ni, subuh ni tak bangun, tapi boleh baca Quran elok, goyang. Dia orang tahfiz ni macam tu cara hafalan dia. Kalau tengok anak kita macam ni hafiz, balik sekali balik kan, duduk kat surau pula dia macam ni, dia tengah hafal, tengah Jadi kalau perempuan, boleh dia baca Quran dalam hafalan dia dengan niat zikir. Kalau baca daripada mushaf, tak boleh. Macam mana kalau kita baca surah Yasin? Surah Yasin macam mana? Baca Yasin baca Yasin, tapi bukan Quran daripada surah Yasin. Malam Jumaat kena minggu depan baca surah Yasin. Boleh ke? Jawab dia, tak boleh. Walaupun surah Yasin itu bukan mushaf, tapi yang dibaca itu ialah Al-Quran, maka tak boleh. Tak boleh lah. Jangan terpaksa pula isteri kita ikut. Malam ni ada baca Yasin surah, ikut. Tak boleh bang, saya uzur. Ikut. Tak boleh baca Yasin, tak boleh. Ikut. Tak ikut, talak 3. Sudah. Talak 3, bahaya tu. Talak jangan dibuat main. Talak 3, tak ikut talak 3. Terbeliak isteri, menangis tu on the spot. Dah telefon Ustaz Pati juga. Ustaz, dia menangis. Suami saya ajar pergi surau baca Yasin. Kalau tak ikut talak 3 macam mana Ustaz? Menangis. Tak pergi juga kena selesaikan. Talak jangan buat main. Tolong. Bergaduh macam mana pun. Gaduh dalam rumah ni. Suami jangan sebut aku cerai talak 1000. Berambus kau daripada rumah ni. Tak berambus. Malam ni juga angkat baju-baju semua, berambus. Balik rumah mak bapak kau kampung. Kereta boleh bawa kan? Pergi. Isteri pun dia melawan ni. Jatuh talak tak? Belum jatuh. Pasal tidak ada lapas talak. Nak tahu talak jatuh tak jatuh? Isteri kena buat laporan kepada mahkamah syariah pengesahan talak. Suami datang ke mahkamah, hakim tanya betul ke sekian-sekian hari, sekian-sekian malam, sekian-sekian waktu kamu ada melapaskan ini. Ada tuan hakim. Memang saya ada cakap macam tu. Saya kata angkat baju, kain baju, masuk dalam beg, masuk dalam kereta, bergabus balik. Memang saya ada cakap malam tu. Betul, adakah waktu kamu cakap tu kamu berniat nak ceraikan isteri kamu? Lalu suami dia akan tarik break. Tak, waktu tu saya marah. Saya marah pasal saya suruh masak, ada sambal belacan, dia tak masuk sambal belacan tu. Jadi saya sangat marah waktu itu. Saya penat mesyuarat, dia bawa balik dia mesyuarat, kata tiba dengan pengurusi mesyuarat. Tak kira saya pengurusi mesyuarat. Kena hentam. Satu mesyuarat dengar saya kena hentam. Saya kena maki dalam mesyuarat. Saya balik nak makan tengah hari, tengok sama belacan ada. Saya marah. Jadi saya terkeluar cakap tu. Ini ada niat nak cerai ke? Tidak. Suami mana tak sayang bini. Oi, tak jatuh. Tak.
Tukar batin dua-dua sayang. Itu kalau isteri dua. Itu kena jelas terang Jadi kalau dah tak boleh baca Quran, tak boleh lah. Senang, mudah, faham Kemudian yang keenam, wasaumu, puasa. Puasa pun tak boleh. Satu masalah. Kita nak buka puasa ni. Buka radio Perak FM kan. Adalah ni. Saya Ahmad Faizal bin Datuk Asumu, Puteri Besar Perak. Tak tahulah yang bulan puasa ni, tak tahulah. Kok lain pula. Tak tahulah. Kok dia, kok orang lain pun itulah bunyi dia. Saya Puteri Besar Perak ingin ucapkan kepada seluruh umat Islam Perak selamat berbuka puasa. Tutup waktu tu tiba-tiba seorang isteri kata, jadi macam ayam nak kena sembelih. Dia pun berlari masuk bilik ayah. Apa hal? Dia buka puasa ni. Alah bang, dah juga puasa lah bang. Maka macam mana puasa isteri kita hari tu? Tak kira. Kosong Walaupun lagi 5 minit nak buka puasa ni. Tak apa, kita pula suami elok lah tu tak puasa tu, pergi duduk kat tepi tengok TV. Jangan tegur. Ajak buka puasa tapi hari tu puasa dia tak ada lah. Tuan puasa dia tak ada hari tu. Maknanya hari tu adalah hari yang dia tidak berpuasa. Lepas raya dia kena ganti. Mana hari tu hari yang pertama, bukan besok hari pertama. Boleh faham Okey. Akak boleh faham tak Dengar suruh faham. Okey, kemudian yang ketujuh, wat talaq. Ni talak. Talak tak boleh dilapaskan kepada isteri dalam haid. Kalau dilapas juga talak itu tidak sah. Marah sangat dah tak ada, tunggu sampai dia habis haid, suci dia, baru lapaskan talak. Kalau dilapas talak dalam haid, tak sah talak. Kalau dilapaskan talak dalam suci tetapi di luar mahkamah, talak itu sah, tetapi kita kena pergi mahkamah untuk pengesahan talak. Lepas itu kita sebagai suami kena denda. Sebab melepaskan talak di luar mahkamah itu peraturan. Jadi jangan berani-berani Talak 1000. Talak 1000 tu jatuh talak berapa? Aku talak 1000. Banyak harus 1000. Aku talak juta. Berapa kau nak? 1000? Okey, 1000 aku bagi. Berapa talak jatuh? Siapa yang merana? Kita juga. Pasal nak rujuk balik pada isteri tak boleh. Kena tunggu isteri habis iddah, kahwin dengan lelaki lain, diceraikan lelaki lain itu, habis iddah daripada lelaki itu, baru kita boleh balik pada isteri kita. Merana tak merana, itulah yang terjadi kepada Hamid Gurkha dalam filem Talak. Isteri Nurin Nur, bagus. Hamid Gurkha bukan, sorry. Siapa Bandul kot. Hamid Gurkha tu Cina Kuta. Hamid Gurkha silap. Hamid Gurkha Cina Kuta. Al-Muhallal. Jadi talak tak boleh dilepas dalam haid. Kemudian yang seterusnya, yang ke-8, yang ke-9, wal mururu fil masjidi in khafat talwithu, berjalan di masjid melalui berjalan, wal mururu ni berjalan, bergerak dalam masjid sekiranya takut memotorkan masjid. Contoh dia haid masih dalam keadaan heavy, berat, baru hari pertama yang kedua tengah banyak tu, tidur pun pakai kain batik. Ni orang kahwin tahu, orang kahwin tak tahu. Siapa bujang di sini? Ramai kan? Dia bujang tak tahu tu, belum kahwin. Ada kahwin tahu pula. Tengok apa asal pasti aku tidur pakai lapik kain batik ni, apa faham tak? Ya. Biar kain batik yang bocor, jangan
kena pada cadar, letih basuh cadar. Kain batik ni senang aja. Basuh. Dan elok, tak ada lagi darah, kali basuh dengan yang lain. Kalau cadar, letih. Jadi tahu kain batik itu heavy. Mana kalau dia keadaan macam tu, dia nak lalu masjid pun tak boleh. Tak boleh. Baik. Walaupun untuk mengambil barang sahaja tak boleh. Kalau dia dah hari hujung-hujung, hari ke-6, ke-7, itu tak apa. Dia nak lalu, nak ambil barang tinggal, ada beg dengan tinggal, handphone tinggal, tak apa. Itu yang ke-9. Dan yang akhir sekali, wal istimta'u bima baina surrah wa rukbah. Bersedap-sedapan, berseronok-seronok dengan anggota antara pusat dan lutut. Ini dia al-istimta'. Bersedap-sedap antara pusat dengan lutut. Orang perempuan tak boleh, kena beritahu bang, tak boleh bang, saya uzur. No. Nak boleh pusat ni, nak cacap. Isteri tengah masak ni saja gesel-gesel. Dah jadi macam filem Ghost pula. Tak boleh. Kosong, tak boleh. Atas pusat tak apa. Picit-picit belakang kan. Yang uzur ni lemah-lemah badan ni, biar abang kalau picit-picit boleh. Tapi tak adalah kita offer sama isteri minta lah. Bang, picit lah bang. Kita picit. Kita ni letih ni, penat boleh buat kerja, nak picit jugalah. Picit-picit tak apa. Bau tak apa. Jangan pusat antara pusat dengan lutut. Betih dia sakit, boleh picit betih tak apa. Kaki tak apa. Surut kaki kan. Surut kaki tak apa. Jangan pusat antara pusat dengan lutut. Bahaya. Pasal dia dalam keadaan uzur. Kawasan itu sensitif. Antara pusat dengan lutut, saraf-saraf banyak. G-spot banyak situ. Jadi bahaya. Bahaya. Jadi tak boleh. Suami mungkin boleh, tapi isteri tak boleh. Tak boleh isteri merelakan suami dia menyentuh-jentuh di situ. Tak boleh. Suami pun tak boleh kata-kata nak suka-suka nak sentuh. Tak boleh. Diharapkan kepada wanita yang berseronok antara pusat dengan lutut. Tak boleh sama sekali. Wallahu a'lam. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Baik. Itu dia 10 perkara yang diharapkan ketika haid. Pertamanya sembahyang, keduanya tawaf, ketiganya menyentuh dan membawa mushaf, keempat duduk dalam masjid, kelima membaca Al-Quran, keenam puasa, ketujuh talak, keempat, ketiga tadi menyentuh mushaf, keempat membawa mushaf, kelima duduk dalam masjid, keenam baca Quran, ketujuh puasa, ke-8 talak, cerai, ke-9 berjalan dalam masjid, sekiranya takut memotori masjid, dan yang ke-10 bersedap-sedapan, berseronok-seronok antara pusat dengan lutut. Jadi 10 perkara yang diharapkan ketika habis kita bincangkan pasal yang ke-13. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan sambung dengan pasal yang baru, iaitu sebab-sebab diharuskan tayamum. Sebab-sebab diharuskan tayamum. InsyaAllah kuliah kita akan datang, iaitu pada 9 April 2020. 9 April 2020 insyaAllah. Pusat 34 pasal 14 sebab diharuskan tayamum. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi saya bukalah kalau ada